Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammimil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, berkata Syekh Daud rahimahullah, kata Muaz dan Jabir, maka barang siapa berdiri di dalam sembahyang serta membesarkan dia akan semaya dan ditunaikan segala rukunnya dan rokok dan sujudnya, adalah baginya pahala malaikat 7 petala langit dan barang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Besar pahala semaya ni. Pahala malaikat-malaikat tu terkumpul. Sebab kalau kita ingat 2 minggu lalu dah, 2-3 minggu lalu kita cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ibadat-ibadat para malaikat. Jadi kita semaya tu dengan sempurna, rokok kita, sujud kita, kita tunaikan sebagaimana yang dikehendaki, pahalanya pahala malaikat tu lah. Besar Allahu Akbar. Kemudian hendaklah ketahui hikmah ditentukan pada waktu yang 5 ini dan pada bilang-bilangan rakaatnya. Bilang-bilangan rakaatnya. Telah dikata setengah ulama, ditentukan tiap-tiap sembahyang itu menyembahyangkan suatu nabi daripada anbiya Allah pada waktunya. Mana semaya yang 5 waktu ni Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada nabi di antara nabi-nabi kita tengok. Maka pertama-tama orang semaya subuh itu Nabi Adam alaihissalam. Subuh ni orang yang mula-mula semaya Nabi Adam alaihissalam. Tatkala keluar daripada syurga dan melihat ia akan zulmah, kegelapan lah. Zulmah tu bahasa Arab, kegelapan dan takut ia akan sebagai takut yang sangat, maka tatkala subuh dan pecah fajar sembahyang ia 2 rakaat. Yang pertamanya syukur ia bagi kelepasan ia daripada kelam gelap tu, dan rakaat keduanya syukur ia sebab kembali siang hari. Nabi Adam dikatakan dia turun bumi ni dalam keadaan gelap. Maknanya orang tak biasa. Kita tak tahu lagu mana kita ni, tak apalah kita select lagu ni dah. Sebab tu dah bila galik sangat ni kadang-kadang kita tak tahu dan kita tidak peduli semua ni ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Adam orang mula-mula, mari pula dalam keadaan dewasa. Kalau budak tu tak apalah, dia selek, dia tak nanya, dia kokoh pehel kan. Ni mari-mari dalam keadaan cerdik dah, reti dah, tiba-tiba mari dalam keadaan gelap sangat. Allah Nabi Adam sore pula dia diturunkan tempat berasingnya daripada isteri dia. Tu riwayat. Jadi Nabi Adam mula-mula orang semaya subuh, bila mana pecah fajar, rupanya dunia ni ada cerah. Dia mari malam rupanya alaisa subhu biqarib. Ini ayat lain, cumanya nak sambung sikit je ada. Alaisa subhu biqarib, semakin gelap rupanya semakin dekat dengan cerah. Dekat dengan cerah, dia akan gelap. Sebab itulah ni bahasa ibarat ada. Ayat ni cerita kepada pejuang supaya bersabar terhadap tekanan. Semakin kuat tekanan, sebenarnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala semakin dekat. Tak apalah. Cerita Nabi Adam ni bila mana cerah, lalu Nabi Adam semaya subuh. Semaya 2 rakaat.
Allah Subhanahu wa taala lah yang wahyukan. Nabi-nabi ni Allah lah wahyukan. Dia tak boleh nak pandai-pandai. Ibadat pula kan. Jadi Nabi ada semaya tu sebagai syukur. Nak 2 rakaat. Yang pertama syukur kelepasan daripada gelak tu, kelam. Yang kedua syukur sebab kembali siang. Nak daripada malam mari cerah. Dan pertama-tama orang yang semaya zuhur itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang mula-mula maya zuhur siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa tu? Tetap kala menyuruh Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih akan anaknya. Kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebusnya, dan adalah seru itu suruh tu pada ketika gelincir matahari. Maka sembahyang ia 4 rakaat. Yang pertama syukur bagi mendembusnya, yang kedua bagi membukakan duka cita anaknya, dan yang ketiganya bagi menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala daripadanya, dan yang keempat kerana keadaannya sebab diberi penebus yang amat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus akan dia dengan sembelih kibas yang amat besar, iaitu kibas yang bawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil. Maknanya Nabi Ibrahim orang yang mula-mula maya zuhur. Kan kita di syariat ke kerbau pun pagi sebelum zuhur kan. Kerbau raya haji itulah. Mana orang yang mula-mula semaya zuhur? Nabi Ibrahim. Kerana tadilah tebuhnya anak dia nya. Kita tahu belaka bila mari musim haji kita dengar cerita kan. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara kan. Semalam abah mimpi supaya abah sembelih kamu. Fanzur madza tara, apa pandangan kamu wahai anak anda. Qala satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah dia suruh pada abah dia, kerana anak dia Nabi Ismail tahu bahawa itu wahyu daripada Allah. Mana walaupun dia melaksanakan, tetapi sebagai jiwa manusia biasa itu satu taklif yang berat. Tak rela kalau kira sebagai manusia biasa, tapi oleh kerana ini perintah daripada Allah, ujian daripada Allah, dia laksanakan juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pelepah, tebuh lagi, nak pelepah anak lagi. Jadi Nabi Ibrahim semaya 4 rakaat sebagai syukur. Allahu akbar. Dan pertama-tama orang yang semaya asal pula siapa? Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar akan dia Allah oleh Allah daripada perut ikan lah. Ikan mana? Ikan Nun. Orang yang mula-mula semaya asal Nabi Yunus alaihissalam lah. Seperti anak burung yang tiada bulu baginya, lemak lotek. Seperti anak burung ni ibarat kata lemak lotek duk ada perut lama kan. Perut ikan Nun. Ikan Nun ni ikan paus. Dengan hikmat yang Allah Subhanahu wa taala saja tahu. Dia duduk pula boleh hidup boleh ada. Itu kuasa Allah, mukjizat. Jadi orang yang mula-mula semaya asal adalah Nabi Yunus. Dan ia di dalam 4 kelam. Hikmat 4 rakaat itulah. 4 kegelapan. Pertama kelam zulmah, kegelapan malam. Zulmah kesalahan, kegelapan salah ni gelap. Kita jalan dalam gelap. Sebab itulah orang dosa ni orang yang jalan dalam gelap. Undang-undangnya syariatnya gini, dia jalan sebaliknya, jalan dalam gelap, meraba-raba. Jadi kelam pertama kesalahan. Dan kedua kelam airnya, duduk bawah ikan ni duduk dalam air, gelap air tu. Dan ketiga kelam malam, duduk berapa malam.
Tu khilaf di antara ulama lah, berapa hari, berapa bulan nah. Dan keempatnya kelam perut ikan. Nah. Yang keempat gelak dalam perut ikan itulah. Dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar. Tubik Nabi Yunus daripada perut ikan itu masa tu waktu asar lah. Maka sembahyang ia 4 rakaat syukur bagi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kelepasan 4 zulmah, 4 kegelapan itulah. Jadi Nabi Yunus semaya sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa alaihissalam. Tetap kala dikeluarkan dia oleh Allah antara kaumnya, dan adalah yang demikian itu pada ketika jatuh matahari. Nah, ketika jatuh matahari ketika maghrib. Maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Taala, itu nombor 1. Dan kuat bagi menafikan tuhmah, tuduhan. Tuhmah kita pun panggil tuhmah. Tuduhan daripada ibunya, daripada dituduh oleh kaumnya. Tuduh melakukan perkara buruk lah. Jahat mak dia tu. Dan yang ketiganya kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah jua. Mana yang ketiga tu Allah saja yang boleh memanfaatkan dan memudaratkan sesuatu. Itu maknanya. Kerana inilah 2 rakaat yang dahulu itu berhubung keduanya, dan yang ketiganya tinggal sendirinya. Maghrib lah. Dan pertama-tama orang yang semaya Isya tu Nabi Musa alaihissalam lah. Ketika sesak jalan waktu keluar ia daripada Madian. Madian tu. Nabi Musa kan? Cerita sikit Nabi Musa. Nabi Musa cerita dia panjang. Nabi-nabi di antara nabi yang banyak sebut dalam Quran, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kan? Jadi Nabi Musa dia keluar daripada Mesir pergi ke Madian, nak nikah dengan Syuaib. Setengah kata nabi, setengah kata Syuaib lain. Tapi banyak ulama kata Syuaib itu Syuaib nabi lah. Nabi Syuaib itulah. Pergi jadi natu Nabi Syuaib. Jadi duduk situ tak jadi nabi lagi. Bila jadi nabi, masa Nabi Syuaib pun mati dah, lalu dia kelip Mesir balik. Setelah mana dia mas kahwin dia, kan? Mas kahwin dia, pun tidak nak cerita panjang ni. Mas kahwin dia thamaniyah hijaj fa in atmamta 10 fa min 'indik, kan? 8 tahun ataupun kalau sempurna ke 10, itu terpulang kepada Nabi Musa lah. Nabi Musa mengambil 10. Biasanya Nabi dia akan ambil lebih sama. Halakah kebaikan, kan? Jadi dia cukup 10 tahun. Duduk lama dunia tu, ayah dia meninggal dah. Akhirnya dia nak balik ke Mesir. Duduk tengah jalan tu lah, dia mendapat wahyu menjadi nabi masa tu. Maknanya kita tengok cerita dia. Di Madian, tengah-tengah di antara Madian nak kelip Mesir tu sesak situ. Dan adalah padanya itu di dalam duka cita isterinya, dan duka cita Harun saudaranya, dan duka cita seterunya Fir'aun, dan duka cita beberapa anaknya. Maka dilepaskan Allah daripada yang demikian itu sekaliannya dengan janjinya yang sebenarnya. Dan ada yang demikian itu pada waktu Isya malam lah, yang akhir. Isya alah ke tengah malam lah. Maka sembahyang ia 4 rakaat syukur akan Allah Ta'ala daripada segala duka cita yang 4 itu. Habis itu. Dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada duka cita yang dia sebut tadi lah. Dan pada riwayat yang lain bahawasanya subuh itu bagi Nabi Adam, dan zuhur bagi Nabi Daud, dan asar bagi Nabi Sulaiman, dan maghrib bagi Nabi Yaqub, dan isya bagi Nabi Yunus. Setengah riwayat lain kata lagu lain pun tak. Cumanya secara ringkasnya, cerita dia tak ada secara detail. Secara ringkasnya bahawa sembahyang ni tunjuk syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah selain daripada fardu ni, memang fardu lah yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Di antara cara kita nak syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 2 rakaat yang kita sembahyang duha, untuk syukur sendi
tulis semalam kita gerak tu. Orang-orang kita. Nak yang gerak sehari-hari tu kita semaya 2 rakaat sunat duha. Nah, paling sikit. Nah, ataupun maksimumnya 8 rakaat lah. Nah, semaya ni tunjuk syukur lah. Nah, syukur kita lain pada kita ada syariat asal lagi kita panggil sujud syukur. Sujud saja tu pun boleh juga. Sujud syukur dengan syarat-syarat dia lah. Mazhab kita ketat sikit. Nah, mana tak boleh lah supaya kita duk tengok tu. Nah, tengok setengah-setengah. Mungkin zaman ni zaman YouTube apa kita boleh tengok kan. Lutut duk luar pun sujud. Tak boleh lah lagu tu. Nah, kena tutup aurat. Kena dalam keadaan asmaya. Ada syarat-syarat dia lah. Nak sempurna lagi kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kata kita syukur semaya. Nak semayalah sunat. Nah. Allahu Akbar. Itu cerita dia semaya dah. Dan ketahui olehmu bahawasanya upama semaya itu diupamakan satu raja. Diupamakan satu raja. Upama bahasa kita lama bukan umpama. Umpama lah juga makna dia. Nah. Ni satu ibarat. Kata di Syekh Daud, kita ketahui olehmu bahawasanya upama sembahyang itu diupamakan satu raja memperbuat akan suatu balai dan memperbuat ia akan jamuan dan menyediakan padanya akan bagai-bagai makanan dan bagai-bagai minuman dengan bagai-bagai warnanya, dengan bagai-bagai lazatnya. Tu umpamanya semaya ni seorang raja. Nah, ya jamu nak tabala dia tu macam-macam makanan, macam-macam minuman, nak beraneka warna, nak mari gapo dia. Kita kata western food, Arab food, Thai food, seafood, macam-macam food lah. Minuman pula berapa layer, 10 layer macam-macam ada minuman ni dia. Ibarat gitulah, ibarat. Nah, seorang raja, bila raja, apa maksud raja? Dia ada kemampuan penuh nak buat jamuan semewah-mewahnya. Maya tu ibarat gitulah. Pas makan dia pula sedap-sedap pula tu. Dan pada tiap-tiap warnanya itu baginya manfaat. Nah, ada manfaat, ada keistimewaan dia tersendiri. Maka iaitulah sembahyang. Kemudian maka menyeru akan segala hambanya merasakan makanan itu. Demikianlah umpamanya sembahyang itu disuruh Allah Subhanahu Wa Taala mengerjakan dia supaya mengambil lazat hambanya yang kamil, yang sempurnalah daripada bagai-bagai pemberian dan kurnianya, supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya. Nah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala beri sembahyang ni supaya dengan makanan yang lazat. Yang orang-orang yang arifin dia ada kan baru ni. Kita kena karang balik lah kita ngaji baru ni ya. Nah, semaya ni kalau kepada orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, usul dia ngaji molek, tasawuf dia kemah molek, lalu dia Allahu Akbar dengan kesempurnaan semaya dia tu lazat. Nah, lazat sedap. Sebab itulah Rasulullah istilahkan arihna ya Bilal. Nak suruh semaya tu Rasulullah kata rehat. Kita suruh penat. Allah, dah lah letih nak kena semaya pula. Tu kita. Bukan kita sinilah. Nak setengah-setengah kita semaya tu sebagai satu perkara yang letih tambah. Tapi kepada Rasulullah dan orang-orang hak faham ucapan Rasulullah ni, arihna ya Bilal. Bila Rasulullah arahkan supaya Bilal ni nak suruh Rasulullah kata rehatkan kami. Semaya tu rehat. Allahu Akbar. Kita perluah habis orang-orang kita, hati kita duduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mani setiap ayat-ayat yang kita tuturkan, yang kita baca tu dengan tadabbur, kita baca dah syarah ayat abang ni kan. Maka af'al solat itu seumpama makanan. Af'al perbuatan, pergerakan dalam semaya tu diumpamakan serupa dengan makanan. Kita gerak tu dengan bebas, gerak dengan lazat sekali nak pergerakan kita. Nah. Dan zikir dan tasbih dan doa, bagai-bagai warna minuman. Bagai-bagai mana warna minuman.
maka apa makanan dan minuman daripada umpama ini hingga tiada sedar hambanya yang arifin akan dirinya dan sejuk mata hatinya dengan kurnianya yang tiada dapat diperinya, disifatnya, kerana ialah yang dinamakan jannatul ajilah. Ada dah bahasa ni sebelum ni kalau kita ingat, nah, jannatul ajilah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan maqam Tuhannya, kedudukan Tuhannya, itu dua syurga disegerakan di dalam dunia, iaitu sejuk mata hatinya dengan syuhud. Dia boleh tengok dengan mata hati dia akan Tuhannya, dan syurga yang kedua di akhirat, di sanalah. Nah, syurga kedua di akhirat. Syurga dunia ni semaya tu sendiri. Nah, boleh semaya tu kat Allahu Akbar. Sukanya sebab kita tahu kita duduk depan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau hamba boleh pinjam sikit bahasa learning lah. Nah, kita kata letih kau semaya, kalau kita jawab letih, letih lagi bunga. Tapi oleh kerana kita tahu bunga tu sehat, unggah. Nah, siapa berpuluh kilometer kita boleh unggah sebab kita tahu sehat. Bukan kita nak unggah, tahu unggah letih. Gatih bersikap tu letih kita tahu. Nah, akak berat tu letih kita tahu. Tapi buat apa dia berat juga? Sebab kita tahu manfaat dia. Ada situ. Nah, mana gitu juga semaya. Apa yang kita tengok apa lah dia tu rajin sangat. Apa aku malah. Nah, hamba kata hamba diri tidak nak kata siapa-siapa, kita tengok apa dia tu rajin semaya. Sebab dia boleh dah. Dalam hati dia tu boleh dah. Lepas semaya 2 rakaat, 2 rakaat, lepas 2 rakaat, 2 rakaat, dia rasa sedap. Nah, mari pula tu imam baca sedap pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sedap kita. Mari terawih tak khabar 20 rakaat. Allah, sedapnya. Nah, sebab apa? Kita boleh dah. Pertama kita kena semok lah. Zaman dulu ni zaman ngaji kan semok sikit tafsir-tafsir. Macam-macam bersih kita tak boleh Jawi, Rumi ada. Tak boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris ada. Macam-macam bahasa kan. Jadi kita baca tu, kita dengar orang baca tu dengan kita menghayati dah. Allahu Akbar. Ya jannatan, syurga dunianya iaitu semaya, syurga akhirat iaitu syurga betul lah. Nah, Allahu Akbar, syuhud. Dan setengah hukamat bahwasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya 12,000 perkara. Nah, kemudian maka disimpankan akan 12,000 pada 12 perkara. Maka barang siapa yang berkehendak sembahyang, maka tak dapat tiada daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu supaya sempurnalah sembahyangnya. Maka 6 perkara yang dahulu daripada masuk kepada sembahyang, dan 6 perkara kemudian daripada masuk sembahyang lah. Pertama, ilmu. Pertama nak sembahyang kena ilmu. Tak. Bagaimana Allah sebut dah hari tu kan, Abdullah bin Mubarak kata aku tak faham. Nah, bapa yang orang tak sing ngaji. Orang tak sing ngaji tu aku tak faham. Kita boleh faham dah mungkin nak duduk saja ya kan. Tapi Abdullah bin Mubarak kata aku tak faham bapa orang tak sing ngaji. Dia nak makan cekak, nak buat gapo dengan dia tak ngaji. Contoh, kita kata kita nak sembahyang, tiba-tiba tak ngaji. Nak sembahyang kan dengan tak ngaji. Tiga orang tak semesti supaya kita ngaji. Nah, kita ngaji kita tahu sah batal. Orang 3 orang ni dia tak tahu. Nah, kadang-kadang kita buat perkara tu yang pada kepala kita benda tu tak ada gapo, dan sedekah pada orang ngaji batal dah tu. Umpamanya. Nah, mana ke mana-mana semaya, ko puasa, ko zakat, ko haji, kita pergi dalam keadaan reti. Nah, keadaan ngaji. Nombor 1 kena ada ilmu. Kerana sabda Nabi SAW, kapan Nabi kata, amal sedikit yang di dalam pengetahuan itu terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Nah, amal sikit tapi kita tahu, berbeza dengan orang amal banyak tapi dalam keadaan tak tahu. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wathan wa kullu man bighairi 'ilmi ya'malu 'amaluhu mardudatu la tuqbalu. Tu kata di Ibnu Ruslan kan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Waktu keratan pertama kita tinggal dulu. Wa kullu man bighairi 'ilmi ya'malu. Setiap orang yang beramal tak ada ilmu, a'maluhu mardud, amalan dia ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Nah, sebab tak ada ilmu, tak ada pengetahuan. Nah,
Keduanya, nak semaya ni nombor satu kena ada ilmu. Keduanya wudu. Kerana sabda Nabi SAW, tiada sembahyang itu melainkan dengan tuhur. Kena ada wudu. Kena ada wudu. Dalam Quran ustaz suruh semayanya, aqimus solah tak suruh ambil semaya. Tu orang hak pegang Quran saja, anti hadis. Ajaran sesat. Kita kata comel. Sebab apa kita pakai ga ni? Jalan dah Quran tak suruh ambil semaya. Ada nu faksilu, cumanya nak ayat kata ayat semaya tu tak kait pun dengan wudu. Aqimus solah di semaya. Semaya jalan lagu mana pun. Lagu mana pun tu tak sedap dengar. Dan kita ada Nabi yang diutuskan untuk kita contohi hadis, kena pakai ni. Jadi kena ada semaya. Nombor satu ilmu, nombor dua air semaya. Ketiga pakaian, kerana firman Allah, khudu zinatakum inda kulli masjid, ambil olehmu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid, yakni pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap semayang. Pakaian tu kena cek banyak sudut lah. Ya kecil tu bawa reka-reka kan. Pakaian kena bersih. Bersih zahir batin maknanya kita jangan curi hak orang. So, lepas tu jangan pula pakaian tu najis. Lepas tu pakaian pula kena tutup aurat. Tutup sekian mana? Jangan bukuh aurat. Bukuh lain pula istilah. Bukuh aurat lain, tutup aurat lain. Kita pakai pelonggar sikit. Keempat, memelihara akan waktu. Nak jaga waktu, tak boleh maya zuhur dalam waktu asar. Kecuali adalah benda yang dibenarkan tu. Tak boleh kita semaya subuh tak kat arah, malah kat arah pakai jamak 5 waktu lalu tak boleh juga. Jaga waktu dia. Zuhur waktu zuhur lah, subuh waktu subuh lah. Asar ngorik-ngorik. Kelimanya, menghadapkan kiblat. Sebab tu kita nak tahu sangat kiblat tu. Ngadap kiblat. Kiblat tu kita ada kompasnya, ada GPS-nya, macam-macam kan. Itu semua tu kelah ijtihad. Kalau kita duduk depan Kaabah tu memang kita kena ngadap zat Kaabah tu. Tetapi kita duduk jauh ni semua tu kelah ijtihad. Kompas, GPS, apa lagi dan sebagainya. Ngadap ke matahari tu di antara ijtihad lah. Kita bukan ngadap alah ke matahari jatuh, tapi Kaabah duduk alin tu. Kena faham situ. Kadang-kadang kita bila orang tua kata ngadak alik jatuh, kita pakai set gitu ya. Sebenarnya bukan ngadak alik jatuh. Alik jatuh tu kiblat dak alik ni. Keenamnya, sebelum pada semaya ni ya, kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Ketujuh, ini masuk dalam semaya adalah takbiratul ihram, kerana sabda Nabi SAW, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Rasulullah SAW bersabda apa? Tahrimuhat takbir. Tak haram perkara yang halal di dua semaya, iaitu ketika akad takbir. Allahu Akbar sebelum pada semaya, boleh kecek, boleh makan, boleh minum segala-gala. Allahu Akbar tu segala halal haram. Tak boleh nak kecek, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Boleh semaya je. Wa tahliluha at-taslim, dan halal balik bila wisalah. Assalamualaikum warahmatullahi, halal balik. Ya tak terjemah sebab tak terjemah. Kedelapannya berdiri. Diri cacat itulah. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dirilah kerana Allah qanitin. Kesembilannya membaca Quran. Nak baca Quran, baca Fatihah itulah. Ke-10 rokok, ke-11 sujud. Sujud 2 kali. Ke-12 duduk tasyahud akhir. Tu apa tu? Hak tu menempati 12,000 dia kata tadi lah. Dikumpulkan dari 12 perkara dahulu daripada masuk semaya, dan 6 perkara kemudian daripadanya. Pertama ilmu kapus sekian itulah. Adapun ilmu itu atas 3 wajah. Ilmu atas 3 rupa. Pertama, bahawa diketahui fardu daripada sunatnya, insya-Allah kita akan pergi kepada lepas puasa.
puasa dah lah kita ni. Puasa dah. Kan? Kalau kita lajak pula ni, panjang pula dah. InsyaAllah kita pun duduk stesen besar ni. Nah, kalau kita nak lajak pun jadi duduk tengah pula. Jadi cakap tu saja untuk malam ni. Nah, lepas pada raya ni kita akan bincang secara detailnya ilmu tu sendiri tu lagu mana pula. Dan rukun akan duduk dalam tu lah panih. Nah. InsyaAllah. Rukun lepas dah kita ni. Kesempurnaan semaya lagi semua ni dah. Jadi setakat tu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan diri hamba. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, nenek moyang kami, seluruh umat Islam utara selatan timur dan barat. Ya Allah, berkatilah bulan Sya'ban, sempatkanlah kami untuk masuk dalam bulan Ramadan, terutamanya sempatkanlah untuk kami menerima kurniaan-Mu, kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, terutamanya malam Lailatul Qadar, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sempatkanlah untuk kami dan juga keluarga kami semua untuk kami beribadat. Jangan kamu haramkan daripada kami ibadah, baca Quran, sedekah dan segala kebaikan yang berada di bulan Ramadan, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.